Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Shanisha Aiza binti Syafi'i, memegang nombor matrik D2018-208-5615. Saya daripada kumpulan F untuk subjek Falsafah Ilmu. Video ini bertujuan memenuhi pentaksiran akhir bagi subjek Falsafah Ilmu. Jadi, soalan yang saya pilih ialah soalan nombor 3, iaitu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Jadi, dalam video ini saya akan menerangkan serba sedikit perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme melalui pembacaan dan pengumpulan maklumat yang telah saya perolehi. Pertama sekali ialah maksud epistemologi. Epistemologi secara ringkasnya bermaksud pengetahuan dan hujah logik, di mana ia membahas secara mendalam segenap proses yang dilihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, ia bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan dan ia juga merupakan satu cabang falsafah. Jadi, saya akan membincangkan maksud modernisme itu sendiri. Modernisme sebenarnya muncul daripada fahaman sekularisme yang bertapak di Eropah pada abad ke-15 hingga ke-17. Sekularisme bertujuan mewujudkan masyarakat berdasarkan sebab dan sains dan bukannya pada agama. Jadi, agama pada masa itu dianggap kolot dan setengah ajarannya tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin dibawa. Jadi, pada asasnya, modernisme lebih kepada pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden, termasuklah pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, adab, Islam dan sebagainya. Jadi, masyarakat Eropah pada masa itu mula membebaskan diri daripada agama. Yang seterusnya ialah pasca modernisme. Pasca modernisme ialah pemikiran pemodenan yang lahir pada abad ke-18 apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi di barat. Jadi, perubahan pemikiran era modernisme yang berlandaskan rasional akal fikiran yang mutlak dianggap tidak sesuai lagi dan digantikan dengan pemikiran yang baru dalam pasca modernisme. Jadi, dalam era ini muncul pemikiran baru seperti humanisme, iaitu satu pendirian falsafah dan etika yang menekankan nilai tindakan manusia. Dan seterusnya ialah feminisme. Feminisme ialah kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina. Yang ketiga ialah pragmatisme yang menekankan bahawa kehasilan, kepenggunaan, kepraktikalan adalah komponen utama untuk kebenaran. Yang terakhir daripada yang saya jumpa ialah hedonisme. Hedonisme iaitu fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama untuk hidup dan lain-lain lagi pemikiran yang muncul pada era tersebut. Jadi, pada pasca modernisme, serangan pemikiran modernisme terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era itu, iaitu serangan pada era ini datang daripada 3 golongan, iaitu musuh Islam, golongan fahaman sekular daripada golongan umat Islam, persatuan dan gerakan Islam yang terpengaruh dengan modernisme, dan sasaran mereka tidak lain tidak bukan iaitu golongan intelektual dengan melalui teori atau epistemologi. Seterusnya, golongan awam melalui fahaman kesamarataan, pluralisme dari sudut agama, budaya dan adat resam. Jadi, secara hujahnya, pasca modernisme ialah perubahan kepada struktur ataupun bentuk yang melibatkan seluruh susuk kehidupan barat, yang di mana mereka menolak agama serta nilai dan menjadikan fahaman rasional, kebendaan, aliran hedonistik iaitu yang mementingkan keseronokan, dan anarki iaitu tidak mementingkan undang-undang sebagai titik tolak untuk mereka menjelmakan corak kehidupan baru yang banyak bercanggah dengan agama. So, hasilnya secara perlahan-lahan gaya hidup daripada pasca modernisme sedang mengambil alih dunia, merangkumi segala bentuk pemikiran, pengetahuan, budaya, cara hidup, pekerjaan,
pertuturan dan segala elemen yang bersangkutan dengan kehidupan. Seterusnya, saya akan membincangkan beberapa perbandingan yang saya jumpai melalui pembacaan dan maklumat yang saya dapati daripada internet. Perbandingan pertama antara modernisme dan pasca modernisme ialah modernisme bermula pada tahun 1650, manakala pasca modernisme bermula sekitar tahun 1950. Perbandingan seterusnya ialah modernisme. Mereka percaya bahawa sains dapat memberikan jawapan mutlak kepada sesuatu perkara, manakala pasca modernisme dia menolak konsep modernisme dengan pemikiran-pemikiran yang baru. Seterusnya ialah modernisme. Mereka percaya kepada konsep kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Manakala pada pasca modernisme, mereka dikenali sebagai zaman sejarah baru, iaitu era moden yang meraikan penemuan atau penemuan semula naratif lain. Perbandingan yang seterusnya ialah modernisme. Mereka mewujudkan pemerintahan yang bersusun lapis, maknanya hierarki. Tetapi pasca modernisme, kewujudan pemerintahannya atau pentadbirannya tidak bersusun lapis kerana mereka mengamalkan konsep anarki. Seperti yang saya telah beritahu sebelum ini, konsep anarki ialah di mana mereka melihat undang-undang sebagai sesuatu yang tidak penting. Yang seterusnya ialah bagi modernisme, mereka melihat lebih kepada asal-usul sesuatu perkara berbanding pasca modernisme, di mana mereka melihat lebih kepada kelainan ataupun sudut pandangan yang berbeza tentang sesuatu perkara. Seterusnya, modernisme, mereka mengikut teori metanaratif, manakala pasca modernisme, mereka menolak idea metanaratif. Jadi, apa itu metanaratif? Naratif merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan dalam ilmu teori kritikal, falsafah, seni bina, seni kesusastraan dan budaya yang berkembang daripada sesuatu tetapi mereka tidak bertujuan untuk menggantikan. Perbandingan terakhir antara modernisme dan pasca modernisme ialah di mana modernisme mereka masih lagi menggunakan industrialisme, manakala pasca modernisme ia merupakan satu produk budaya yang baru. Bagi refleksi peribadi saya sendiri, apa yang saya boleh rumuskan setelah menelusuri maklumat daripada pembacaan berkaitan modernisme dan pasca modernisme ialah bagi saya pasca modernisme merupakan satu aliran fahaman terkini yang berkembang di barat, lanjutan daripada fahaman modernisme yang sekian lama menjadi tunjang pemikiran dan cara hidup barat. Jadi, pasca modernisme yang dibawa tidak boleh kita pandang remeh kerana ia memberi banyak kesan buruk berbanding kesan yang baik, terutamanya berdasarkan ajaran Islam kerana ia melibatkan keruntuhan akhlak, moral dan sosial manusia. Hal ini demikian kerana bagi saya barat kini sedang mengalami pengaruh pasca modernisme yang sifatnya adalah anarki, iaitu tidak mementingkan undang-undang. Jadi, bagi saya, fahaman tersebut nyatalah bertentangan dengan ajaran Islam di negara kita apabila krisis genetik yang mereka hadapi, penolakan terhadap sistem kekeluargaan, suburnya amalan gay dan lesbian, LGBT, semua itulah. Dan kebebasan tanpa batas yang berlaku antara remaja akan meruntuhkan institusi sebuah pentadbiran negara Islam, contohnya seperti negara kita. Ini kerana melalui maklumat yang telah saya jelaskan sebentar tadi, kita boleh lihat bagaimana barat itu mereka tidak lagi dipandu oleh etika agama, jauh sekali aliran falsafah yang membawa ke arah kemurnian. So, aliran anarki yang berkembang menyebabkan ketertiban dan keteraturan dalam rukun kehidupan tidak lagi wujud.
dalam pasca kemodenan. Jadi saya rasa sekiranya pasca modernisme ini berkembang dalam tata sosial masyarakat Islam, ia bakal menghasilkan konflik yang berpanjangan sesama kita sendiri. Bermaksud akan wujudlah pelbagai fahaman yang sifatnya mempertentangkan sesuatu. Akhirnya umat Islam bakal mengalami krisis akibat terpengaruh dengan ideologi atau fahaman pihak lain. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Saya harap agar apa yang telah saya kongsikan bermanfaat untuk para penonton, dan saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penjelasan saya, dan semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.